Bab tentang binatang kurban. Apabila telah hampir binasa, hampir mati, atau kepenatan yang amat sangat sebelum sampai yang di ke tempat yang sepatutnya, yaitu di tanah haram untuk dikurbankan di sana. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Najiyah al-Aslami bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah menghantar bersamanya bihadyin binatang kurban, ini beberapa ekor. Faqala, sambil beliau bersabda, jika ada mana-mana daripadanya binasa, atau maksud binasa di sini hampir binasa, nak mati, fanharhu, maka kamu sembelihkan, kamu sembelihlah. Thumma asbugh na'lahu fi dami, kemudian kamu celupkan sepatu ataupun selipar yang digantung di leher dia sebagai tanda binatang kurban, celupkan ke dalam darahnya selepas kurban itu dah, selepas sembelih. Thumma khalli bainahu wa bainan nas, kemudian kau biarkannya untuk orang ramai, biarkannya untuk orang ramai. Dengan syarat yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW telah menghantar si fulan daripada kabilah Islam, dan baginda menghantar bersamanya 18 ekor unta, 18 badanatan. Faqala, seraya baginda bersabda, maka fulan al-Islami itu bertanya, qala, panggil dia kembali kepada fulan, ara'aita, bagaimana kalau ada mana-mana daripada unta itu uzhifa alaiya, telah penat sangat, hampir nak mati. Qala, Nabi SAW bersabda, kamu boleh menyembelihnya, kemudian mencelupkan sepatunya dalam darahnya, kemudian kamu pukul sepatu itu yang dicelup dengan darah tadi di atas bonggolnya, dan kau sendiri di samping mana-mana sahabat yang bersamamu jangan makan, tak boleh makan. Ataupun Nabi kata min ahli rufqat, boleh jadi di Syafrawi dia kata, boleh jadi Nabi kata wala ahadun min ashabik, ataupun wala ahadun min ahli rufqat, maksud dia berkurang sangat. Jadi jangan kamu sendiri dan orang lain, sahabat-sahabat seperjalanan dengan itu makan binatang yang disembelih. Perawi berkata dalam hadis Abdul Warith, ij'alhu ala safhati, letakkan sepatu di atas bonggol, maka ada idrib sebagai ganti perkataan idrib. Jadi dalam riwayat
Dalam riwayat Abdul Warith, bukan idrib. Tadi dia kata thumma dhribha ala sathati, kemudian kan pukul di atas bonggol dia. Gitu. Tapi dalam riwayat Abdul Warith bukan idribha, tapi ij'alhu ala sathati. Kamu letakkannya di atas bonggol untuk beza dia. Sebab kalau pukul lain, letak lain. Sebab apa? Sebab Imam Abu Dawud ambil melalui dua tarik hadis ini. Yang pertamanya Sulaiman bin Harb dan Musaddad, dua-duanya ambil daripada Hammad. Lagi Musaddad juga melalui jalan lain Musaddad, tapi Musaddad ambil bukan daripada Hammad tapi daripada Abdul Warith. Itu beza. Dalam riwayat Abdul Warith ini ij'alhu, bukan idribha. Tapi dalam riwayat Hammad idribha. Itu riwayat beza lafaz. Dengan sanad dari Imam Abu Dawud riwayatkan daripada Ali, katanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyembelih unta-untanya, dia sembelih 30 ekor dengan tangannya, dan dia suruh saya sembelih sekalian yang lain. Seterusnya daripada Abdullah bin Qur daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah ialah hari Nahar. Hari Nahar, yakni hari raya Kurban, hari sembelih. Nahar maknanya sembelih, hari sembelih unta, iaitu hari yang ke-10 lah, Zulhijjah. Kemudian hari Qar, iaitu hari yang kedua, yakni hari raya yang kedua. Kalau kita tarik, hari yang ke-11 Zulhijjah. Kata perawi, dikemukakan kepada Rasulullah SAW beberapa ekor unta, 5 atau 6 ekor. Mula mereka itu menghampirkan diri. Mula unta-unta itu pun mendekatinya Nabi, untuk beliau mulakan dengan yang mana saja beliau masing-masing pergi hala diri. Falamma wajabat junubuha, apabila telah dikorbankan unta-unta itu, kata perawi, yakni Abdullah bin Qur, Nabi SAW pun mengucapkan suatu ucapan yang tidak jelas, tidak terang. Saya tak faham. Saya pun tanya, apa dia kata? Kata orang yang dekat dia, man sya'a. Dia kata Nabi bersabda, Nabi kata, kamu tak faham kan? Iaitu man sya'a iqtata'a. Siapa yang nak, bolehlah potong, bolehlah ambil daging. Maksudnya enggak potong. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Araf bin Al-Harith Al-Kindi, katanya, saya menyaksikan Rasulullah SAW dalam haji wada ketika beliau dibawakan beberapa ekor unta. Maka beliau berkata, panggil Abu Hasan, Aba Hasan untuk saya.
Maka dipanggillah orang Ali untuk pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepadanya, "Khudh bi asfalil harba." Kamu pegang bahagian bawah lembing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pegang bahagian atas. Thumma ta'ana biha al-bud. Kemudian mereka menikah dengannya unta-unta itu. Setelah selesai, dia menaiki bahalnya dan menggendong Ali, memboncengkan Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana disembelih unta kurban? Dengan syarat yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir. Perawi berkata Abdurrahman bin Sabit, perawi yang ini Ibnu Jurayj, berkata Abdurrahman bin Sabit menceritakan kepadaku bahawa Nabi SAW dan para sahabatnya selalu menyembelih unta dalam keadaan terikat kaki kirinya, kaki depan, dalam keadaan berdiri di atas kaki-kakinya yang lain yang tidak terikat. Yang terikat besar sebelah, kalau naik-naik itu tidak terikat sampai di unta. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan kepada Ziyad bin Jubair, katanya pernah saya bersama Ibnu Umar di Mina. Tiba-tiba dia lalu dekat seorang lelaki yang sedang hendak menyembelih untanya, sambil untanya itu duduk. Lantas dia berkata, "Ib'athha qiyaman." Bangkitkan dia dalam keadaan berdiri, lepaskan dia dalam keadaan berdiri dengan terikat, yakni satu kakinya, sebelah kakinya. Itulah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya menguruskan unta-unta korban, dan saya membahagikan kulit-kulit wajilanya dan apa-apa yang ada pada unta itu. Apa-apa yang ada pada unta itu lah benda-benda yang berharga. Baju dia, selimut dia, sekeduk dia, garuh atas belakang dia, ataupun kalung dia, itu jilat. Beliau menyuruh saya agar memerintahkan saya agar tidak memberikan apa-apa daripada binatang yang dikorbankan itu kepada tukang sembelih. Beliau berkata, kita akan berikan kepadanya min indina, qalain, suku. Kita akan berikan kepada dia dari sisi kita. Jadi hak lain ataupun suku. Kita tengok sebentar. Ini masih lagi dengan binatang korban. Sebelum ini pun muncul tilawah. Cara binatang korban dah. Tak ambil lagi. Ini sambungan. Lagu mana kalau binatang yang dibawa oleh seseorang untuk mengorbankannya, binatang yang dibawa oleh seseorang untuk mengorbankannya di tanah haram itu, kalau itu tuah jantan nak mati ataupun pernah sangat nak teruk sangat, kalau tidak ini cacat kalau lagu mana, kalau tidak sebenar tak sampai aja.
Sebab keadaannya serupa juga dengan nak korban lah, nak korban tak boleh kalau cacat teruk. Anak korban nak cerita ni bab bincang tentang waktu lah. Kalau di tengah jalan tu ada berlaku gangguan, sakit kau binatang ataupun kena sangat kena mati, ada buat lagu mana? Ada buat lagu. Alhamdulillah. Hadis ini Imam Abu Dawud pada sanadnya ambil daripada Najiyah Al-Aslami. Najiyah nama lelaki, walaupun ia belakang dekat nama lelaki. Kalau perempuan Al-Aslamiyah, di situ dia Al-Aslami. Najiyah nama lelaki sahabat yang jarang kita dengar, yang jarang kita jumpa. Najiyah Al-Aslami ini ada beza pendapat ulama tentang ni tokoh ni, orang pribadi. Adakah hak seorang lain Najiyah juga, hak ni tu kau hak lain juga. Najiyah Aslami sama dengan Najiyah Al-Khuzai, sama kau hak lain. Itu ada dua pendapat. Yang zahir yang kata dia adalah kitab dari dalam syarah, ialah Najiyah bin Jundub atau Jundab bin Umair bin Ya'mar Al-Aslami. Itu tunjuk baik beberapa pendapat. Beberapa pendapat, ada yang kata offline, ada yang kata Abdullah, ada yang kata mengikut Hafiz Ibn Hajar, mereka cerita dia kata orang yang mengumpulkan Aslami dan Khuzai pada waktu itu, dia kata pelik. Sebab mengikut kajian dia ni berhubung dengan sahabat ni, iaitu Najiyah bin Jundub Al-Aslami, bukan Najiyah bin Jundub bin Ka'ab Al-Khuzai. Lain, suku-suku. Walaupun kedua-dua orang ni ada terlibat dengan masalah penghantaran binatang korban untuk dikorbankan, walaupun kedua-duanya terlibat. Mengikut Hafiz Ibn Hajarnya, Najiyah yang membuat ambil hadis daripada dia ialah Al-Khuzai. Setengah ulama kata Al-Aslami. Dan Najiyah yang diriwayatkan diambil hadis daripada dia oleh Mujazzah ialah Al-Aslami tanpa khilaf. Itu tak ada khilaf. Mujazzah ambil hadis daripada dia, kalau Najiyah maksudnya ialah Najiyah Al-Aslami. Najiyah Al-Aslami telah disebutkan oleh Ibnu Sa'ad sebagai ikut serta dalam perjanjian Syahidan Hudaybiyah. Bukan perjanjian Hudaybiyah, maksudnya pada tahun itulah, tahun yang ke-6. Pada tahun yang ke-6, pada tahun yang ke-6 nak pergi buat umrah, tak jadi. Lepas pada tu berlakulah apa yang berlaku. Lepas tu dia sebut lagi perkara yang lain. Tapi kalau
tarjihkan, kan? Isyak riwayat Abu Dawud dia ambil daripada Muhammad bin Kathir, dia ambil daripada Sufyan ambil daripada Hisham ambil daripada ayah dia tu Urwah lah. Tadi Hafiz Ibn Hajar kata Urwah ambil daripada Najiyah tu Al-Khuzai, bukan Al-Aslami. Dia kata Al-Aslami itu qila, bagi dia tak kuat, tapi berdasarkan riwayat ini Al-Aslami itu lebih kuat. Urwah ada ambil juga daripada Najiyah Al-Aslami, kecuali kalau kita kata Abdullah. Kalau kita kata hak lain, maka berdasarkan riwayat ini Najiyah Urwah ambil itu ialah Najiyah Al-Aslami, bukan Najiyah Al-Khuzami. Tak apalah, itu berkenaan dengan perawi utama kita malam ini dari kalangan sahabat, iaitu belajar. Rasulullah SAW hantar bersama dia bihadyin. Ini dalam kitab ni jadi salah titik, dia jadi ya bukan bon. Itu kalau dengan ya itu kita baikilah silap. Sebab kalau dalam syarat ni perkataan mata kalau dalam syarat itu bon bihadyin bukan yahdi. Itu yang betulnya. Sebab Rasulullah SAW hantar dia untuk bawa binatang korban. Ada Rasulullah SAW ni dalam peristiwa tu lah, dalam peristiwa tahun yang ke-6 nak pergi buat umrah terhalang. Bila terhalang tak boleh pergi lah, mahsur. Mereka itu mahsur ataupun muhsar, terhalang daripada pergi Mekah untuk buat ibadat. Bila tak boleh, unta-unta yang dibawa untuk nak lakukan, berdasarkan riwayat yang lain ada menyebutkan Najiyah ni dia kata sebab saya, kalau sebab saya bawa lagu mana? Nabi kata boleh bawa. Dia ada jalan lain, dia boleh pergi jalan yang sulit sikit kan. Orang pergi lembah-lembah atau sulit sikit, dia boleh lepas. Adalah cerita. Lalu Nabi SAW pun segar dia untuk bawa pergi binatang itu sampai ke tempatnya untuk dikorbankan. Sebelum itulah ada pertanyaan dan bimbingan Nabi SAW sungguh bagaimana sebenarnya binatang itu kepenatan sangat ataupun hampir nak mati. Berapa ekor unta tu? Berapa ekor unta? Banyak kala, ada 70 ekor unta. Tapi ini berdasarkan riwayat Waqidi. Dia kata lagu mana kalau ada mana-mana daripada unta ni yang dah mati, Nabi SAW kata sebelah yang ni tak boleh bazir. Kesimpulannya kita ambil daripada sini tak boleh bazir. Tak boleh kata dah binatang ni dah tak sampai tempat dia tak boleh nak sebelah bermati gitu. Tidak. Bahkan kita kena sebelah jangan sia-sia kan. Begitu juga binatang-binatang lain kan. Kalau kena langgar apa macam kita kata, kena langgar kemutu, kau kereta, kau gabung kau, kira-kira nak mati tak mati lagi. Boleh kita sembelih dan makan tak apa halal dengan syarat-syarat dia kan. Hak ini kalau binatang nak dikurbankan di Mekah di tanah haram. Sebelum tu boleh coba. Jadi buat lakukan bila sebenarnya seperti sebelum badan ini kita sudah beberapa bab sudah berlalu.
Iaitu Nabi SAW suruh sakut macam-macam tegok dia sebagai tanda binatang ni ialah binatang yang dibawa untuk dikurbankan, ditegok di tanah haram. Antaranya dia suruhnya sakut selipar atau bekas macam-macam lah. Lain-lain lagi antaranya suruh togek, orang panggil isy'ar. Ada kalau binatang-binatang kecil-kecil, kambing, kau dia suruh sakut bulu dia yang dicelup dengan warna apa-apa, sakut sebagai tanda. Ni begitu juga, dia suruh celup kasut dia ni lah, dia sakut tekuk dia. Setelah sebulan celup taruh lepas pada tu letak atas bongkol dia, sakut atas bongkol dia sebagai tanda bahawa ini adalah binatang yang hendak dibawa ke tanah suci. Jadi orang-orang yang berhak untuk memakannya, dia ambil. Orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang memerlukan tengah jalan, dia tak. Orang kaya tak boleh. Orang senang, orang yang tidak memerlukan, begitu juga orang jomorok ni tak boleh, dia tak boleh makan. Sebab Nabi Muhammad jangan makan. Kamu nak bawa dengan sayang-sayang kamu, jangan makan. Sebab apa? Takut dia tak simpi ada harapan, tak ada elok alasan. Kata bila kata sebenarnya nak mati ke pada hajar lagi, dia nak mati sebenarnya dia lapar lagi, dia nak makan lagi, dia nak goreng lagi ke jalan. Katakanlah gitu. Dia nak mengelak daripada hak tu lah. Dia tak wih orang-orang yang berkenaan dengan makan. Tapi kalau orang yang memang susah, tak apa, memang untuk dia lah. Jadi tinggal situ. Tidak kata perlu kena masuk, perlu kapal, tinggal situ. Akan ada lah orang yang lalu situ yang akan mengambil kepada perlu. Dia berhak dan halal untuk itu. Sebab orang pergi sana untuk demoni juga, untuk demoni juga. Itu maksud thumma khalli bainahu wa bainan nas. Kemudian biarkan binatang itu pada orang ramai yang berhak. Seterusnya lebih kurang tadi juga riwayat daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW hantar si Fulan Al-Aslami juga. Riwayat yang kedua ni Al-Aslami juga. Hafiz Ibn Hajar kata Al-Khuzai itu qila fihi Al-Aslami. Dia sebut dengan qil. Tapi berdasarkan kedua hadis ini, Najiyah ini sini sebulan saja dia sebut. Kalau kita kata fulan itu maksudnya Najiyah, maka Najiyah Al-Aslami. Kalau tidak Najiyah sekalipun Al-Aslami, bukan Al-Khuzai. Itu harusnya. Dan Nabi SAW menghantarkan bersamanya 18 ekor unta. 18 ekor unta. Ini berdasarkan riwayat Abu Dawud ada 18. Tadi ada sebut 70 ekor unta. Tapi itu riwayat Waqidi. Sudah sebut dah, riwayat Waqidi tidak kuat. Kerana nak banding dengan ini tak boleh lawan. Itu tidak kuat. Sebab Waqidi ini teruk benar lah orang perawi yang teruk. Sampai Imam Syafi'i mengatakan riwayat-riwayat Waqidi ini penulis dia hebat, dia penulis banyak. Adalah timbunan dusta. Imam Syafi'i timbunan bohong. Jadi tak boleh pakai. Tapi dalam kitab ada semacam orang tak boleh pakai untuk perbandingnya, untuk perbanding. Faqala, dia pun kata, bagaimana kalau mana-mana seekor, mana-mana daripada unta itu uzhifa alayya, kelihatan dengan jelas kepada saya akan binasa, akan mati. Uzhifa daripada zah ni duduk atas punggung, zah ngesok. Asal makna dia ngesok.
tak boleh nak berjalan tu. Maksudnya sakit tu nak mati. Uzhifat alayya kepada saya, kelihatan kepada saya, jelas kepada saya. Keadaannya begitu. Qala, Nabi SAW kata, kamu boleh sebenarnya patut celup na'al dia, sepatu atau selipar yang digantung di tekuk dia tu darah-darah. Patut idribha ala safhatiha. Idribha darabah sebenarnya dalam bahasa Arab banyak makna, tidak semesti makna pukul, tapi makna yang masyhur bagi darabah dia pukul. Jadi seseorang mungkin orang kan kena katuk lah, kena pukul atas bungkul dia. Kalau kita ambil waktu, tapi kalau kita ambil kira riwayat Abdul Warith, letakkan. Jadi darabah itu makna ja'al, letakkan sepatu untuk atas bungkul dia. Itu sebagai tanda, tidak semesti pukul. Dalam kata itu sunnah pun, tak ada kait dengan sunnah. Sebagai tanda saja, letak situ. Itu dia nak cerita perbezaan riwayat. Riwayat Abdul Warith ij'al, hak tadi idrib. Hak lain-lain itu bukan sama. Cuma yang di sini dia ada tambahan daripada hal tadi, iaitu jangan kau sendiri, jangan makan, dan mana-mana sahabat kamu ataupun mana-mana orang yang bersama-sama kamu dalam perjalanan itu tak boleh makan, tak boleh makan. Sebabnya seperti inilah, supaya tidak ada harapan untuk mana-mana itu untuk mencari alasan, mencari elok untuk dapat makan. Sebab apa? Kita tak boleh tu waktu dia kita kata boleh sebelah. Kalau boleh sebelah, kita tak boleh makan. Sebelah itu kalau masuk untuk kita, tujuannya dia tak sibuk sebelah, tak suruh amanah mana sekat tutup itu. Seterusnya riwayat daripada ayat 3 ni, daripada Ali, katanya bila Rasulullah SAW sebelah buddanya, budd itu jamak kepada badanan, wal budna ja'alnaha lakum dalam Quran. Budd, hak ni budd. Bila Rasulullah SAW sebelah buddanya, dia sebelah dengan tangan dia sendiri 30 hari, dan dia suruh saya sebelah sekalian hak lain, hak ni juga kalau kita perhati riwayat Ibnu Ishaq, cuba perhati Muhammad dan Ya'la, dua orang anak Ubay. Qala haddatsana Muhammad bin Ishaq, yang bercakap dengan pendapat orang lain. Dia bercakap dengan pendapat orang lain. Sedangkan dalam hadis lain lebih sahih, lebih kuat dalam Muslim dan lain-lain lagi, disebutkan Nabi SAW menyembelih dengan tangan dia sendiri 63 ekor. 63 ekor. Sedangkan dalam riwayat ini 30 ekor. Setengah-setengah orang yang cuba menjamakkan antara hadis Ibnu Ishaq ini dengan hadis Jabir. Dia kata ini dua peristiwa yang lain, bukan cerita haji wadah ni.
lain. Masalah sebenarnya sia-sia, tak perlu, tak betul. Mana tak betul, tak boleh faham. Tak boleh faham. Sebab itu dia panggil sini Dalam syarat dia raya. Kalau kita kata kisah ni waktu dulu, cerita ni dalam hadis Ali ni dengan hadis Jabir waktu tu, maka jadi timbul muskilan dalam mana tak serupa, banyak tak serupa. Tapi kalau cerita lain-lain boleh jadi ada alasan juga. betul juga, betul kedua. Jawapannya kata dia, antara jawapannya Hadis Jabir itu yang sahih. Adapun hadis Ali fama'lum itu berilang, berpenyakit, bermasalah. Li'annahu an'ana fihi Muhammad bin Ishaq, sebab Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan secara an'ana. Muhammad bin Ishaq dia Ali bin Abi Najih. Sini kha pula, bukan kha, jin. Kalau betul tu tak apalah. Ibnu Ishaq ambil secara an'ana daripada Ibnu Abi Najih. Ibnu Ishaq bila dia meriwayatkan secara an'ana tak boleh makan. Kalau orang kata dia boleh makan, kalau lagu dia tak boleh, sebab dia mudallis. Dia selalu mengamalkan tadlis, susuk puja. Boleh jadi juga ada takwilan yang kedua. Cuba takwil nak jamak dah kiranya. Dia kata aku semula sa'iraha, bukan bermakna sekalian yang lain, tapi dengan makna baqiyah, membakikan. Sia-sia, sia-sia. Nak betul, nak betul tak boleh betul. Itulah sia-sia. Bukan maksudnya sekaliannya itu sempat 30 tu. Macam-macam takwil. Takwilan. Tapi semua itu tidak perlu. Semua itu tidak perlu. Yang sebetulnya ini adalah percanggahan di antara riwayat yang dibukakan oleh Ishaq dengan riwayat tak dimakan. Tak betul Nabi SAW sebulan dengan tangan dia sendiri 30 ini. Yang betulnya 63 ini. Atau berdasarkan riwayat yang sahih. Ini riwayat ini bercanggah. Ini riwayat Rahim bercanggah dengan riwayat sahih. Ini tak dimakan. Bukan. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Qut daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, hari yang paling agung di sisi Allah ialah hari Ahad. Thumma Yaumul Qarn, hari yang kedua Raya Haji. Yang ini dari segi tarikhnya sebelah hari bulan Zulhijjah. Sebab Raya Haji itu 10 Zulhijjah. Hari yang paling besar, lepas tu hari Qarn. Qala wa qultu bani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 ekor unta atau 6 ekor. Tak apalah, berdasarkan hadis ini kita dapat faham bahawa hari yang paling besar, agung di sisi Allah, kedudukannya ialah hari Raya Haji, bukan Raya Puasa. Seperti
pihak masyarakat kita buat besar-besar sangat gaya puasa tak betul, tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih orang ramai ni apa ikut cuti panjang, cuti panjang, gaya puasa, gaya haji dia sehari payah kui, tengok lagi pasal kejahilan punya pasal tu dia tak ada benar. Kalau nya tahu ni hadis. Sebab itulah kalau dia 11.2 ayat puasa tak dapat dah. Dia pergi negeri lain. 11.2 hak dia mengamalkan hadis, bukan mengamalkan tradisi adat, ikut suka hati dah. Tapi kalau mengikut sunnah kaya puasa tak dapat dah. Kita kaya puasa nak buka apa-apa salil asri dan apa-apa macam mana buat kuih dan macam waktu tak habis lagi ni kaya puasa tak habis lagi macam-macam lah buat buat hari gaya macam-macam benda yang tak betul dalam masyarakat. Setengah-setengah tu dia kata dia tak raya lagi, buat tak puasa ni lagi kan. Nanti habis puasa ni barulah raya dia. Hak ni lah Imam Malik kata puasa ni tapi lepas. Hak ni lah Imam Malik kata puasa ni tapi lepas. Semua orang dia kata dia kejut apa dia kata puasa ni tapi lepas mana? Kan Imam Malik tak tahu. Kenapa Imam Malik kata tapi lepas? Kalau lampu satu kan? Lampu satu. Duduk kantor kita tak raya lagi. Kata kita tak raya lagi pasal tak puasa ni. Pak puasa ni tu baru kan. Tak ada raya puasa ni. Tak ada sunnah. Pak pada puasa ni tu raya, nama raya. Hari yang ketujuh. Pak pada puasa tak ada. Itu semua kejahilan macam masa. Yang sebetulnya ni hari raya haji lebih besar nak buat. Tapi apa? Dalam masyarakat kita ni yang mengenali agama ni banyak kaitan apa erti hadis. Tu ialah boleh kata ada orang nak cerita. Tak tahu benda ni. Jadi dia buat ikut siapa? Kalau ikut sunnah, ikut hadis, cuba tengoklah. Mudah je, tak tahu mudah je. Cuba tengok takbir apa hari? Kaya puasa. Hak sebenarnya cuba tengok. Sekat semaya tu je. Sekat semaya tak ada. Apabila tu tak ada, dah takbir. Apa tak takbir lagi? Dah besar kan? Panjang lagi kan? Lama-lama ada belakang. Dah. Dah. Ada. Tapi kalau raya haji, tengok. Memang dalam sunnah. Dalam kitab-kitab sebut. Sebut. 3 hari takbir. Kalau nak kira cuti dari segi kita gini patut kena raya haji lah. Lebih lama. Sebab apa? Korban kan 3 hari. Macam mana nak ada korban? Kan kalau cuti pun sehari. Gaduh. Tidak memberi peluang kepada orang untuk buat ibadah. Ibadah. Itulah akibatnya kalau tidak ikut sunnah buat. Sedangkan apa? Raya puasa tu cuti lah apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk buat apa? Kenapa cuti? Kalau berkait dengan puasa ni apa tak ada benda? Tak ada benda. Tak ada sebab. Memang kenapa banyak tu boleh jadi setengah-setengah pihak berasa hati, tapi hak sebenar banyak hak sebenar. Memang dia tak kerti banyak perkara hadis. Kalau buat hijrah apa-apa amal sampai lapor sudah sampai lapor kenapa itu mak setara mana pun dia cerita tu masalah lapor dia tak tahu tak ambil pula. Sebab tu dia kata sungguh kan sungguh juga kalau masalah kan tak ada tegur, tak ada tegur lu hanya begitu
Yang sebetulnya ini semua Nabi baik. Maknanya betul. Paling besar. Kalau kita nak kata paling besar di antara raya, maknanya paling besar. Kalau kita nak kata dalam bulan haji, paling besar. Ayo balik. Apa ni? Tak apalah. Lepas itu dibawakan kepada Rasulullah beberapa ekor unta, 5 atau 6 ekor. Unta-unta itu mula mendekati, pergi dekat, tahu dah nak sembelih dia, pergi dekat Nabi, seseolahnya menawarkan diri. Hak mana di antara mereka yang hendak Nabi berdahulukan? Itu antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta tu pergi, belum pergi, nak suruh sembelih. Nak suruh sembelih. Tidak kata lari, liar aku benda. Tapi pergi. Ini menunjukkan ada halnya Allah SWT beri kesedaran sedikit sebanyak dengan cara khusus, dengan binatang atau pokok kayu atau gambut, kerana sesuatu hikmah Allah SWT beri. Misalnya unta di sini, dia beri kesedaran. Kesedaran bahawa kalau dia mati kena sembelih, kita kata nampak zahir, mati mulia, lebih istimewa daripada orang lain. Kalau tak kira mati juga. Hakikatnya jangan nyawa, hilang nyawa daripada tubuh, itu hakikat mati. Tetapi rupanya tak serupa hakikat mati. Cabut nyawa, keadaan cabut nyawa itu tidak serupa. Kalau kerana Allah, kerana agama, binatang pun waktu Tuhan beri, nampak, bersedia. Apalagi kalau orang, apa tu yang kalau kita tengok sahabat-sahabat yang bersedia, senyum, anak mati, dia betul lah. Perang apa, bersedia sangat sebab dia berasa lebih. Dan ini juga menunjukkan ibadat dalam Islam itu hakikat dia. Ibadat dalam Islam, walaupun nampak teruk, walaupun nampak dalam bentuk pengorbanan, dia tidak ada penyiksaan, tidak ada kezaliman sebenar. Walaupun zahirnya nampak zalim, nampak kejam, tetapi hakikatnya tidak. Begitu juga hidup dan mati tidak serupa. Nilai dia tidak serupa. Hatta mati binatang sekalipun tidak sama. Kalau binatang itu mati kerana agama, kerana orang sembelih dia kurban, itu mulia, lebih dia daripada orang lain. Orang lain. Ini termasuk dalam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya daripada Arafah bin Al-Harith Al-Kindi, beruntun dengan Arafah. Dalam kitab kita ini pula dia tulis dengan Ain dan Ra, Arafah. Tapi dalam setengah-setengah kitabnya dengan ring, seperti dalam syarah disebut, ada sebut. Ada yang kata ghurfah, macam-macam ada dengan ring. Ini dia sebut beberapa kitab ni dengan ring ni, seperti dalam Mujtabahiyah ni yang Sunan Abi Dawud yang dicetak di salah satu
ceritakan India Mujtamaiyah. Dalam nuskah Mesir, nuskah tulis tangan, nuskah Qadiriyah, nuskah Kanfuriyah, Qadiriyah, Kanfuriyah, Lakhnawiyah. Ini semua ni pencetakan di India lah. Ada semua mengeluarkan kitab Abu Dawud dengan ain muhmalah, wara maftuhatain, ain dengan ra, supaya kita baca adalah Arafi. Tapi ada juga dalam setengah-setengah kitab dhabit dia, cara dhabit dia tu bukan dengan ain tapi dengan ring. Misalnya dalam Khulasah Ghurfi, Syekh Muhammad Tahir dalam Mughni dia, ain ra depan tu fa, sebuah lagi dah. Dalam Usdul Ghabah ring ra, gharafa, ring dan ra tu kedua-duanya bagilah gharafa. Macam-macam. Kalau ada dalam setengah kitab kuring, dia pakai dasar-dasar tersebut soal. Dia ni sebenarnya Arfah bin Harith Al-Kindi, sahabat. Sebab dia kata syahid Rasulullah sallallahu. Kalau satu orang dia kata ini salah satu bukti bahawa dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh mengetahui kedudukan seseorang itu sebagai sahabat salah satunya dengan pengakuan dia sendiri. Ataupun orang lain kata dia sahabat Nabi. Macam sini dia sendiri kata, saya menyaksikan Rasulullah SAW dalam haji wada. Bila dia menyaksikan Rasulullah SAW dalam haji wada, tidak ada kemungkinan dia itu tidak Islam. Ada kemungkinan. Sebab apa? Nabi sudah orang musyrik alim pergi wakil haji tahun kan. Tak ada. Bermakna pada anda tu, dia kata dia menyaksikan Nabi itu sebagai orang Islam. Bila sebagai orang Islam, orang yang beriman tengok Nabi, orang Islam beriman tengok Nabi, sabar. Dia sabar. Daripada situ kan kita tahu dia ni sahabat. Walaupun di tempat lain tak jumpa mana, tak ada. Situ sekali dia boleh misalnya kita kata cukup sabar. Dia ni menyaksikan haji wada dan menukilkan daripada Rasulullah SAW kisah sembelih unta. Dia ikut serta dalam pembukaan negeri Mesir. Mesir itu jatuh ke tangan Islam, dia terlibat juga. Dia seorang yang mulia di zaman di Mesir, dan dia pernah menjadi macam jurutulis untuk setiausaha kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia Arafah. Orang buat bagi unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mari Abu Hasan itu maksudnya Sayyidina Ali lah. Lalu dipanggillah Sayyidina Ali, mari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, pegang bahagian bawah dengin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahagian atas. Bahagian atas lebih kan panjang, tapi mata dia tu panjang, mata dia tu dah sebelah. Jadi Sayyidina Ali membantu dia menyembelih. Semua tu'anani, dia mereka tikam dengan mereka berdua. Rasulullah dan Ali tikam. Bila tikam, sembelih lah. Ditikam Al-Bud. Itu reka. Lepas pada selesai semua tu, dia naik paral dia. Dan wa'adda fa'aliyan radiyallahu anhu.
beliau gendong ataupun memboncengkan Ali radhiyallahu anhu. Naik barang, gendong. Sayyidina Ali juga dipakai. Masa lepas peristiwa itulah mengikut apa yang disaksikan oleh Arafah bin Al-Harith Al-Kindi. Semua ni nak cerita tentang bagaimana binatang kurban hadiah itu dikurbankan ataupun disembelih. Dan selain daripada itu, boleh kita nak gendong, naik kenderaan dengan gendong boleh. Kalau naik basikal, naik motor boleh. Dan binatang barang ni dia tidak besar mana, kecil, besar sikit pada hemat. Kira-kira dia 2 orang naik, juga ada. Tapi gagah binatang tu gagah. Sekiranya binatang tu gagah, boleh menanggung, tak apa, tidak termasuk dalam menyeksakan binatang. Sebab memang digunakan untuk naik, tak apa. Kalau binatang sekalipun kita naik, walaupun setelah ada dan kita kata mutu sekarang ni ada tu, tak boleh naik tak apa. Hemat apa-apa, barang apa, dah boleh. Kuda apa-apa boleh naik, tetap boleh naik. Sampai bila-bila. Sebab Nabi SAW naik. Dan tidak masuk dalam menyeksa binatang. Dan apabila mengendong, dia dekat kan, dekat rapat sentuh tak apa, tidak kata jadi salah. Kalau lelaki perempuan tak boleh, kecuali kalau mahram, kalau mahram pula ataupun isteri dia tak apa. Bagaimana kaifatun harul budu, bagaimana disembelih unta. Tadi cerita cara sembelih tu juga, tapi tidak khusus lagi. Sedikit daripadanya ada, iaitu dengan cara ditinggal dulu, tinggal dulu apa tu baru daripada sini baru dia sembelih. Yang ni kata nak sembelih ni tidak kata mesti bisa. Lembing kau kapok kau boleh tak? Yang pentingnya ajar boleh memotong. Bagaimana ni cara kedudukan binatang pada ketika disembelih? Sembelih di sini maksudnya untuk kurban, untuk kurban. Maka mana-mana kait dengan kurban, ada puaya apa tu, tidak masuk betul tu. Ayat apa? Sebab tidak masuk dalam binatang yang boleh dikurbankan. Ini macam kambing, kita kata lembu, unta. Jadi kaifiat menyembelih, terutamanya unta ni dia berbeza daripada orang lain, daripada orang lain. Dan sunnah berlaku mana? Sunnah. Imam Abu Dawud membagi riwayat daripada Jabir bahawa Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia begini-gini. Selagi riwayat Ibnu Juraij juga daripada Abi Zubair, tetapi terus daripada Nabi SAW, tidak melalui Jabir. Yang ini secara mursal riwayat, tidak secara mausul. Ada dua jalan riwayat. Riwayat daripada Jabir itu mausul, tapi riwayat daripada Abdul Rahman bin Sabit daripada Nabi SAW itu secara mursal. Secara mursal. Kalau kita tengok dalam syarat di sini, sebab ada kelebihan dia, iaitu dia kata hadis ini dikemukakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Muntaqal Akhbar daripada Abdul Rahman bin Sabit bahawa Nabi SAW dan sahabatnya semua tadilah, dan hadis ini seterusnya. Di akhirnya dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud
ia adalah hadis mursal. Qala Syaukani dalam Nailul Awtar karangan Syaukani adalah syarah kepada Muntaqal Akhbar karangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni bukan Ibnu Taimiyah yang masyhur tu. Tok dia imam besar. Itu ulama hadis besar. Dia menyusun kitab Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar itu disyarah oleh Syaukani, namanya Nailul Awtar. Syaukani kata dalam Nailul Awtar, dia kata kemudian hadis Abdurrahman bin Sabit dalam Sunan Abi Dawud, hak daripada Jabir itu, kalau hak daripada Jabir itu fala irsal, tidak mursal itu tak apa. Demikianlah Hafiz Ibnu Hajar, demikian juga disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini termasuk dalam hadis Jabir dan dia kaitkannya dengan riwayat Abu Dawud. Dia pun tak ada komen apa, Mundhiri pun tak ada komen apa. Kemudian kata rijalnya adalah rijal sahih. Habis Qultu ini pengarang Syekh Khalil Ahmad. Kalau kita perhati nampak zahir, qaul Syaukani menunjukkan bahawa hadis Ibnu Jurayj daripada Abdurrahman bin Sabit tidak mursal. Bahkan ia juga adalah mausul. Ia juga adalah mausul. Cuba kita perhati sekali, dia kata hadis Abdurrahman Syaukani, hadis Abdurrahman bin Sabit ini ada dalam Sunan Abi Dawud. Hadis Jabir bin Abdullah tidak ada irsal. Yang disumpah yang didakwa oleh pengarang asal Muntaqal Akhbar Ibnu Taimiyah, dia kata mursal. Syaukani kata tak ada mursal. Ini dua daripada Jabir bin Abdullah. Hadis Abdurrahman bin Sabit, hadis Jabir bin Abdullah. Itu tak ada mursal. Itu keliru. Bahkan dia mausul sahih. Jadi Ibnu Jurayj meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Sabit daripada Jabir bahawa Nabi SAW seterusnya hadis terakhir. Apa ni Syekh Khalil Ahmad dia kata ini tidak dalil menunjukkan bahawa Abdurrahman bin Sabit itu meriwayatkannya daripada Sabit, daripada Jabir. Kalau kita terima pun Abdurrahman bin Sabit itu meriwayatkan daripada Jabir, fahuwa aidan munqati' juga, kata dia munqati' juga. Sebab apa? Sebab Hafiz dalam tahdid kata, orang tanya Yahya bin Ma'in, Abdurrahman, maksud Abdurrahman bin Sabit lah, ada meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia kata tak ada. Orang tanya lagi, daripada Abi Umamah ada? Dia kata tak ada. Orang tanya lagi, daripada Jabir? Dia kata tak ada. Bermakna mursal. Riwayat itu mursal. Betul tak? Orang-orang lain waktu kata hadis itu mursal. Riwayat kalau daripada Abdurrahman bin Sabit itu mursal. Kalau mursal lagi orang dulu itu sebab Imam Abu Dawud membagi di dua mursal hakikat. Daripada Ibnu Jurayj, daripada Abi Zubair, daripada Jabir. So lagi daripada Ibnu Jurayj, daripada Jabir, apa tak ada, daripada Ibnu Jurayj, daripada Abi Zubair, bahawa Nabi SAW gitu. Gitu. Jadi kata-kata Syaukani dalam lain, dia kata tak ada mursal apa, Pak tak ada mursal sini. Itu tak boleh diterima, tak boleh diterima. Jadi dia ni banyak kali dia ambil daripada Syaukani, tapi setengah-setengah tempat dia tak pakai juga. Bukan semua dia terima Syaukani buta, apakah ambil dia buta macam sini. Dia komen Syaukani tak tepat. Seolah-olahnya dia membantah pengarang asal, kata ni mursal.
Ya sebetulnya betul tak perkara asal mentakal akhbar kata Ustaz kalau daripada Abdul Rahman bin Sa'id. Sebab apa? Ustaz ni mana saya? Ustaz ni sebab kalau kita kata Abdul Rahman bin Sa'id dia ambil daripada Jabir sekali dia. Sebab sebenarnya dia tak ada jumpa dengan Jabir. Dia tak diambil daripada Jabir. Bila tak ambil jadi mursal tak foto juga sanad foto juga. Tetapi kalau mengikut jalan Abdul Rahman bin Sabit, kalau tidak mengikut jalan Abdul Rahman bin Sabit, sesatlah sahih tertentu. Kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia bila dia sembelih unta, dia buat lagu mana? Dia ikat kaki kiri, kaki depan. Waktu dia ikat dan ikat berapa? Dalam keadaan berdiri untuk hak lain-lain dalam keadaan kakinya semua tiga lagi itu terbuka, dia tidak ikat. Berdiri atas kaki kita sembelih dalam keadaan berdiri. Itu sunnah sembelih untuk. Dan sahabat dia pakai waktu dia tengok Nabi buat begitu, dia tidak saja dia buat begitu. Dengan sebab itu Ibn Umar ada dalam riwayat Hafsah lagi, dia pernah lalu di Mina dekat satu orang yang sembelih unta dia sambil duduk barikah itu tucok orang, ada tucok bukan kebah keletak ke situ ataupun menyanyi tidak. Barikah maksudnya duduk, untuk duduk. Ibn Umar kata dia bangun untuk dia berdiri dalam keadaan terikat satu kaki. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kita buat ibadat ni, olehnya dari segi kaifiat dia tu pun kena jaga dulu. Bukan semata-mata sembelih saja. Kalau lain-lain pun kena jaga dulu. Seboleh-boleh, kalau boleh. Kalau tak boleh lain. Kalau boleh. Sebab apa? Dengan kita buat lagu tu semua tu boleh pahala mengikut sunnah Nabi SAW, iaitu ikat kaki sebelah depan, adik kiri, patut sambil berdiri. Itu cara sebenarnya untuk dia tidak sumpah sebelah lembu. Kalau sebelah lembu ke apa tu sunnahnya menyengging atas lambung kiri duduk bawah. Kiri itu duduk bawah tanah, menyengging. Sebab senang nak sebelah daripada belakang kan. Ditahankan apa? Kemak. Kalau dia menyengging kadang-kadang mengiring kiri duduk bawah, itu macam. Dan tempat sebelah kalau lembu kau kambing kalau lembu yang di atas ini orang panggil zib zabah sebelah orang sini dekat lekuk dekat dengan dagu di bawah. Tapi kalau kita sudah sini ni gambar sini bahagian bawah untuk dia panjang tegak di bawah. Tak apalah kalau diri pun bukan di bawah. Tidaklah kata aku dah dengar cukup dah ke jauh, ada di bawah. Itu cara sembelih, tempat sembelih. Sebab dengan buat itu dia mudah mati. Tujuannya nak suruh tidak lama terseksa, zahir dia tidak lama terseksa. Tetapi itu kalau boleh. Kalau tak boleh, buatlah lagu mana boleh. Sambil duduk kau, sambil terletak kau, sambil menyengging kau, ikut. Ataupun dia tu sebelahnya dia tak boleh, tangan dia kanan tak buat, kiri buat. Kalau kiri payah,
Kalau menjengeng pakai kiri gitu, bahagian kiri di bawah, dia kena kanan di bawah, lambung kanan di bawah, baru dia setel kayak gini. Kita kan kayak gini dia juga. Tak, kalau mana-mana besar, sebenarnya dari segi sah pun sah, boleh, tapi dari segi sunnah, kenapa? Kalau tidak sunnah, tak apa, sunnah. Sunnah ada boleh. Nak ada dia kena lambung kiri binatang itu kena ada. Itu. Dan di sini ada kalau kita ada dia boleh katakan kalau cerita bab ini ada dalam kita tak mana pun ada sebut dan syarah hadis. Iaitu setengah-setengah ulama dia sebut bahawa kalau dalam mazhab Hanafi tak ada sunnah, tak ada untuk sambil berdiri untuk kena duduk ataupun kena terlentangkan dia menyengeng kaki. Ya sebetulnya itu silap, salah faham. Dalam kitab fiqh Hanafi macam dalam kitab ni dia sebenarnya sumber dengan orang lain. Cuma dia yang kalau tidak ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa masalah, boleh buat apa lagi. Kalau tak ada apa-apa masalah, memang yang terbaik ini sunnah asal, patutlah lebih boleh. Tapi kalau nak menengok sunnah itu sampai jadi puncak balap, puncak lembek habis. Misalnya untuk jadi dia, tak kena ikat sebelah begitu kan, kaki, komplek cacat itu. Yang tepuk habis orang. Ini pernah berlaku pada Imam Abu Hanifah sendiri. Dari kita naik pada. Sebab itu Imam Abu Hanifah dia kata ada kalanya sunnah, memang kita kena terima sunnah. Sekiranya kita boleh buat. Tapi kalau kita tak boleh buat jadi susah, tidak perlu. Sunnah itu ikutnya sendiri. Dia bagi dia kata pernah dia buat sampai berdiri lagi untuk yang jadi liar. Dia kata hampir beberapa orang boleh jadi nak mati dia tepuk ke dia untuk lepas pada itu dia perlu pendapat. Itu pendapat kerana keadaan darurat, bukan kerana lain daripada asal. Kalau keadaan asal memang semua orang lain juga. Dengan ada pendapat ini ada kemudahan sebenarnya pada umat. Dia sebenarnya sambil dulu muntah dulu tak apa. Kalau mudah lagi tu sumpah contoh dekat Imam Syafi'i pula betul juga. Dia kata sunnahnya kalau bulu ketiak cabut, bukan cukup cabut. Kalau bulu hari-hari bukan cabut cukup, waktu harus sunnah kan. Tapi kalau bulu ketiak cabut. Imam Syafi'i kata saya sakit cabut ketiak, bulu ketiak talib dari sunnah. Dengan sebab itu saya cukup kata dia. Tengok Imam Syafi'i pakai boleh benda-benda begini kerana nak sunnah yang kecil-kecil ni. Kalau sampai memudaratkan kita penyakit kita tak ada, disuruh sampai itu buatlah ikut apa yang sesuai, yang boleh, yang mudah untuk kita. Dan tak perlulah kita memastikan kita nampak sekecil-kecil semua walaupun payah menyusahkan. Tak perlu sampai itu. Dua orang imam itu masing-masing ada pengalaman dan ada sebut dalam kita lebih. Seterusnya riwayat daripada Ali, Rasulullah SAW suruh saya urus unta dia. Jadi suruh bagi daging, suruh edarkan kapal semua, dan bagi kulit dia dan jilat dia tu apa-apa hak unta lah, kain pasal dia ataupun tempat duduk dia diletakkan di atas unta tu. Hak tu pun dia bagi juga lah. Kalau ada, kalau dia apa-apa dia kata ada juga. Hak tu pun suruh bagi. Dan dia memerintahkan aku agar
kepada tukang sembelih apa-apa daripada binatang yang disembelih. Dia tak boleh. Dia kata kita pergi suku tu. Ini bukan bermakna tukang sembelih tidak berhak, tak boleh, tidak halal makan ataupun menerima daging yang disembelih. Sama ada daging kurban, makan kita kata kurban, ataupun daging kurban ni hadiah ni boleh, boleh. Cuma sebagai upah tu tak boleh. Sebagai upah tak boleh. Nak ambil waktu daripada tu sebagai upah. Tapi kalau dia tu memang berhak, dia tak miskin, dia boleh. Atau kita terus tegak dia, tak apa. Upah suku kan tak apa. Habis itu juga pasal orang korban sama. Cuma Allah alihnya kepada orang yang apa nama ni, sebelah dia, dan dia, kita kata dan itu dan wajib. Dia tak dimakan. Itu tak ada benda dengan bukan sebelah. Dua diri satu. Kalau hak dan wajib, dan tak tahu kita sudah sebut dulu. Tapi kalau dam tak tahu boleh buat dia boleh makan. Walau banyak lagi hilang sini, banyak lagi hilang. Ulang. Tapi yang kita sebut tadi secara kasar. Kalau dam tak tahu boleh buat diri makan. Kalau korban tu memang tak boleh kan? Jadi kalau nak boleh pada tugas sebelah, boleh sebagai sebelah. Tapi jangan sebagai upah. Nak ambil daripada sebahagian tu tak boleh. Bahagian daripada Ustaz. Itulah berkenaan dengan kaifatul harul budul. Ini ada kaitan, dia tak ada cerita kaifiyah sembelih tu, tetapi benda-benda yang ada kaitan dengan unta yang disembelih, termasuk kulit dia, termasuk barang-barang yang berharga yang ada sebelum disembelih kepada dia. Nak buat gaduhan. Semuanya dia itu disedekahkan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Lepas tu habis. Masuk pula kepada bab waqtil ihram. Sekadar